Topik 3 adalah berkaitan tentang dynamics of linear motion. Di bawah subtopik 3.1, kita akan belajar tentang momentum and impulse. Ada 3 learning outcome bawah 3.1, iaitu yang pertama, kita kena pandai macam mana untuk define momentum and then define impulse. Momentum, simbol dia adalah P. Impulse, simbol dia adalah capital J. Kemudian LO yang kedua adalah untuk solve problems related to impulse, and then kita akan berkenalan dengan satu teorem yang dinamakan impulse momentum theorem. Okay, dan yang terakhir adalah untuk kita menggunakan graf, iaitu graf force melawan massa untuk kita mencari impulse daripada graf tersebut. Okay, jadi untuk LO yang pertama, iaitu untuk definition bagi momentum and then definitions bagi impulse, kita akan ambil satu contoh. Okay, satu objek. Okay, objek ini sebagai contoh adalah bola. So, dia mempunyai mass. Okay, dan dia bergerak. Okay, katakan pergerakan dia ke kanan. So, dia mempunyai satu halaju. Okay, halaju tu adalah V. Jadi, objek yang bergerak, kita katakan dia mempunyai momentum. Okay, so momentumnya adalah seperti objek yang bergerak. Okay, so ini adalah momentum. Okay, kalau objek tersebut tidak bergerak, so sebagai contoh, objek yang sama, tetapi halaju dia adalah zero, dia tidak bergerak. Bermaksud dia instatic. So, kita katakan dia tiada momentum. Okay. So, untuk kita keluarkan physics equation bagi momentum, kita boleh mendarabkan mass objek tersebut bersama-sama dengan halaju dia. Okay, so mass apabila didarabkan dengan velocity, itu adalah terbitan untuk momentum. Okay, so yang mana P ni adalah simbol bagi momentum. Okay, dan secara mass expression, momentum P adalah mass is M darabkan dengan V. V itu adalah velocity. Okay, dan di sini, velocity is a vector. So, V ni ada dia punya arah. Okay, so kalau tengok pada contoh dalam lukisan, arah momentum adalah sama arah dengan velocity. So, kalau velocity dia bergerak ke kanan, maka arah momentum juga akan bergerak ke kanan. So, arah momentum follow arah velocity. Okay, so kat sini, notation bagi momentum juga adalah sebagai vector. So, ini adalah rumus bagi momentum. Okay, so dalam kata yang lain, bila mana objek tu bergerak, bermaksud dia ada momentum. Objek yang statik tidak ada momentum. Kenapa? Sebab dia punya halaju adalah zero. So, zero darab dengan any mass akan dapat zero. Okay, dan kalau tengok pada unit, okay, unit bagi momentum adalah daripada terbitan mass darab dengan velocity. So, yang mana mass adalah kg, okay, dan velocity adalah meter per second. So, ini adalah unit bagi momentum. Okay, ataupun kita boleh juga keluarkan unit momentum sebagai Newton second. Okay, Newton second juga adalah unit terbitan bagi momentum. Okay, contoh yang ketiga, katakan objek tersebut bergerak ke kiri. Okay, objek yang sama yang mempunyai mass M, and then dia bergerak ke kiri. So, bila dia bergerak ke kiri, arah momentum akan ikut arah velocity. So, arah momentum juga ke kiri. Tapi kali ini dia adalah negatif. So, V pun sama, dia adalah negatif. Sebab pergerakan ke kiri adalah negatif. Ke kanan adalah positif. Okay, dan contoh yang seterusnya, contoh kalau objek tersebut bergerak ke atas. Okay. So, V dia adalah positif. Okay. Dan momentum akan ikut arah V. So, arah momentum juga ke atas dengan positive value. Okey, dan yang terakhir, jika objek tersebut bergerak ke bawah. Okey, so dia mempunyai mass tapi pergerakan dia ke bawah. So, halaju dia adalah V, tetapi dia punya velocity is minus sebabkan direction dia downward. So, momentum juga adalah ke bawah.
yang mana bernilai negatif. So kat sini kita nampak di mana arah momentum akan sentiasa ikut arah velocity, yang mana mereka berdua P dengan V tu adalah kedua-duanya is a vector quantity. Okay, so P is a vector. So momentum is a vector quantity. So since dia adalah vector quantity, maka arah vector P akan ikut arah vector velocity V. Okay, so ini adalah momentum. Dan kalau kita tingkatkan mass dengan halaju yang constant, so momentum dia akan bertambah. Okay, dan kalau kita tingkatkan halaju dengan mass yang sama, so halaju dia bertambah, so maksudnya kat situ juga momentum dia akan bertambah. So maksudnya ini penambahan ataupun pengurangan, perubahan pada mass ataupun velocity akan mengubah momentum tersebut. Okay. Dan yang kedua adalah impulse. So macam mana kita nak katakan definition bagi impulse? Okay, so apakah maksud impulse? Okay, so contoh tadi kita ambil bola, mass M, katakan dia bergerak dengan satu halaju awal. Okay, so halaju awal dia adalah U, initial velocity U. Okay, jadi kat sini kita akan kata di mana objek tersebut, bola, dia mempunyai impuls adalah apabila dia berubah momentum. Okay, so pada awalnya, initially, okay, momentum awal dia adalah P initial. Okay, di mana M darab dengan V adalah mass darab dengan U. Okay, so initially dia mempunyai satu momentum awal. Okay, tapi sekarang katakan halaju dia berubah. Mass dia tetap, tetapi dia punya V, halaju dia bertambah sebagai contoh. Okay, V dia bertambah. Dia berubah nilai V. Jadi kat situ momentum awal dengan akhir dia akan berbeza. So momentum akhir adalah P final bersamaan mass darabkan dengan V. Okay, so di sini V dengan U adalah tidak sama nilai. So contoh kalau saya ambil U, katakan contoh sahaja U adalah 5 meter per second. Okay, dan V dah bertambah kepada contoh 8 meter per second. So ini menunjukkan momentum awal dengan akhir dia tidak sama nilai. Okay, yang mana momentum akhir dia akan lebih besar. Jadi kat sini kita akan katakan bola tersebut telah mengalami impuls. Okay, jadi sebagai kesimpulannya bagi impuls ini adalah perubahan momentum. Okay, impuls ini sama sahaja dengan maksudnya bagi perubahan momentum. Change in momentum. Ini adalah definition bagi impuls. Okay, so di mana simbol bagi impuls adalah J. Okay, dan change adalah delta. Okay, dan momentum adalah P. Okay, so dalam contoh ini, bola yang bergerak dengan halaju bertambah, so maksudnya momentum dia akan meningkat. So delta tu menunjukkan final momentum minus dengan initial momentum. Okay, di mana final momentum kita adalah mv. So kita akan gantikan mv. Okay, dan initial momentum adalah mu. So minus mu. Okay, dan di sini untuk kes kita, bola M adalah sama nilai mass. So maksudnya constant in mass. So kat sini M ni boleh dibawa keluar sebagai faktor. Okay, dan M kiri dan kanan ni adalah sama nilai. So bawa faktor keluar dan jadilah M darab dengan V tolak U. Ini adalah impuls. Okay, so ini adalah rumus bagi impuls, di mana terbitan daripada definition, di mana definition bagi impuls adalah change in momentum. Okay, dan bila kita kembangkan delta P, kita akan dapat rumus yang kedua, iaitu J bersamaan mv tolak U. Okay, so apa lagi keadaan bila mana impuls berlaku pada objek kita? Okay, keadaan yang pertama tadi yang kita dah bincangkan adalah apabila halaju dia berubah. Okay, so maksudnya speed changing. Tidak kisah sama ada bertambah ataupun berkurang.
So bila V berubah, dalam kes ini V meningkat kepada 8 daripada 5, so menunjukkan momentum akan berubah. So maksudnya akan berlakulah impulse. Okay, apa lagi faktor yang selain daripada perubahan halaju untuk kita mewujudkan impulse pada satu-satu objek? Okay, so yang kedua, impulse boleh berlaku apabila kita ubah direction. Okay, so maksudnya arah sahaja berubah tetapi nilai speed dia constant. Okay, speed dia constant. So ini juga akan menyebabkan berlaku impulse. Okay, sebagai contoh, kalau tadi bola mass M, dia bergerak pada satu halaju awal U. Okay, sebagai contoh U dia adalah 5 meter per second. Okay, kemudian dia melantun pada satu dinding. Okay, so ni ada satu dinding. Okay, dan dia melantun. So bila dia melantun, dia punya pergerakan arah dia akan berubah in opposite direction. So kali ni halaju dia telah berubah. Okay, kenapa? Sebab arah dia berubah. So arah nak panah dia selepas lantunan adalah ke kiri. Tetapi kalau constant in speed, bermaksud kalau V dia masih sama nilai iaitu 5, kita masih akan katakan momentum dia berubah. Okay, kenapa momentum dia berubah? Sebabkan direction dia telah berubah. Okay. Pada awalnya direction momentum adalah ke kanan sebab arah momentum akan ikut arah halaju. So ni adalah halaju momentum awal. Kemudian selepas lantunan momentum dia berubah ke kiri. Okay. So ini juga menunjukkan berlaku impulse. Okay. Dalam kes ini siapa yang memberi impulse kepada bola untuk menyebabkan bola tu melantun ke kiri adalah the wall itself. Okay, so wall ini yang telah memberi impuls kepada bola untuk bola tersebut ubah arah. Okay, ubah arah daripada pergerakan ke kanan ke kiri. So dalam kes ini, kita akan tahu di mana arah impuls adalah mengikut arah perubahan momentum. Okay, so dalam kes ini wall adalah lokasi dia belah kanan, bola tu adalah kedudukan dia di kiri. So impuls dia adalah daripada dinding ke bola. So arah impuls adalah ke kiri. So, ni adalah arah impuls. Okey. So, ini adalah contoh yang kedua bila berlaku impuls dalam keadaan halaju dia constant, speed dia constant tetapi mengubah arah dia berubah. So, kat sini juga akan menyebabkan berlaku impuls. Okey. So, kat sini kita boleh juga keluarkan kuantiti force sebabkan dinding tu telah menyebabkan wujud daya pada bola. Okay, so saya tukar color kepada purple. Okay, so arah daya adalah daripada dinding ke atas bola. Okay, daya tu adalah ke kiri. So ini adalah average force. Okay, so average force FAVE adalah daya yang bertindak daripada second object to the first object. Okay, average force acted by object 2 on object 1. Okay. Dan objek 1 ini yang telah merasai daya tersebut, dia akan mengalami perubahan momentum. Okay, sebagai contoh tadi, bila mana daya dikenakan ke atas bola oleh dinding, maka daya tersebut akan menyebabkan bola ini akan berubah arah pergerakan dia ke kiri. Daripada pergerakan kanan tadi, dia dah berubah ke kiri. So, itu menyebabkan momentum dia juga telah berubah. Okay, dan kat sini juga kita boleh nampak di mana ada sedikit time contact iaitu T. Okay, time contact. Okay, time contact ini adalah bila mana objek 1 dan objek 2 bersentuhan, selama mana mereka sedang mengubah momentum tadi. Okay, time contact between object 1 and object 2. Okay. So dalam kes ini, masa sentuhan adalah semasa wall dengan bola ini bersentuhan to each other. So dalam secara logiknya mungkin masa yang diambil untuk bola tu melantun dan bersentuhan dengan dinding tu mungkin dalam
less than 1 second. Sebab dia tak perlukan masa yang lama sebabkan permukaan dinding pun keras. Jadi time contact tu akan lebih pendek. Tapi kalau permukaan yang bersentuhan tu lebih lembut, maka dia punya time contact tu adalah lebih tinggi. Ini juga konsep yang kita gunakan dalam airbag. Okay. So kalau kita fikirkan balik dalam analogi contoh seperti airbag, the car airbag. Okay, bila mana kita bawa kereta, so kepala kita apabila bersentuhan dengan airbag, bila airbag ni inflate disebabkan accident, jadi masa sentuhan kepala dengan airbag ini, T dia adalah lebih lama. Okay. Kenapa? Supaya impuls tersebut adalah lebih kecil. Kuranglah kesakitan kepala melanggar steering, the steering wheels. So akan kuranglah juga kecederaan pada accident tersebut. Okay, so tujuan di mana kita memerlukan permukaan yang lebih lembut sebagai contoh airbag adalah supaya kita meningkatkan the time contact. So bila time contact meningkat, kat sini akan mengurangkan daya antara kepala kita dengan steering wheel. Okay, dan pengurangan daya ni akan menyebabkan impuls tersebut berkurang. Inilah menyebabkan less injury to our head. Okay, less injury to the head. Okay, so daripada kaitan antara masa time contact dengan daya F dan juga impuls, kita boleh keluarkan satu lagi formula baru. Okay, formula untuk impuls. Okay, di mana kat sini kita boleh tahu di mana J dengan T adalah berkadar, J dengan F adalah berkadar langsung, tetapi dia berkadar songsang dengan time. So kat sini kita boleh keluarkan impuls, rumus yang seterusnya adalah F, dia berkadar langsung dengan daya, impuls berkadar langsung dengan daya. Daya apa? Daya average force. Okay, darabkan dengan T. Okay, kenapa? Sebab T dengan force tu adalah berkadar songsang. Semakin lama time contact, semakin kecil daya. Okay, dan kalau semakin pendek time contact, semakin besar daya. So, F dengan T adalah berkadar songsang. So, ini juga adalah rumus bagi impuls. J adalah FAV darab dengan T. Okay, so, kita akan highlightkan semua rumus yang penting yang kita perlu tahu untuk LO yang pertama. Okay. So, untuk LO yang pertama, rumus yang pertama yang penting adalah rumus bagi momentum. Okay, di mana momentum adalah mass darab dengan velocity. Okay, rumus yang kedua adalah rumus bagi impuls. Okay, J adalah perubahan momentum. So, ini juga adalah definition bagi impuls. Macam mana kita nak define impuls adalah change in momentum. Okay, rumus yang ketiga adalah rumus terbitan daripada impuls, di mana delta P itu sebenarnya membawa maksud MV tolak MU. So, M is the same mass. So, MV tolak U. Okay, dan rumus yang keempat adalah rumus alternatif bagi impuls dalam sebutan force and the time contact, iaitu J bersamaan F darab dengan T. Okay, so untuk kita tengok pada LO yang seterusnya, LO yang kedua. LO kedua ni adalah untuk kita kenal dengan satu teorem dinamakan impulse momentum theorem. Okay, apakah impulse momentum theorem? Adalah impuls yang menyebabkan perubahan momentum. Okay, so saya akan guna color hijau. So, J is the impulse. So, ini adalah impulse J. Okay, dan MV minus MU ini adalah delta P, iaitu perubahan momentum. Change in momentum. Okay, rumus inilah kita dipanggilkan sebagai rumus impulse momentum theorem. Impulse momentum theorem. Okay, ini adalah rumus impulse momentum theorem. Okay, dalam kata mudahnya adalah impuls ini telah menyebabkan perubahan momentum pada satu-satu objek. Okay, di mana kalau semakin besar perubahan hal laju dia, bermaksud semakin besarlah impuls yang dikenakan ke atas objek tersebut. Alright, and then vice versa, kalau semakin kecil perubahan hal laju V dengan U, bermaksud semakin kecillah juga impuls yang dikenakan ke atas objek tersebut.
Okay, so ini adalah impulse momentum theorem. Okay, so kita akan tengok dahulu satu contoh soalan untuk kita uji impulse momentum theorem. Okay, so ini adalah soalan daripada soalan exam sebenar tahun 1999. Okay, walaupun nampak outdated soalan dia, tapi it's quite relevant untuk pemahaman konsep soalan, pemahaman konsep impulse momentum theorem, juga konsep momentum dan juga konsep impulse. Okay, so kita baca sama-sama soalan ni. Okay, diberi satu gambar rajah. Kita ada sphere. So, sphere ni mass dia adalah 0.4 kg. Okay, so apa-apa pun dapat soalan, kita akan keluarkan semua information. Okay, so information yang pertama adalah mass. Okay, mass sphere adalah 0.4 kg. Okay, yang mana dia bergerak dengan satu halaju awal. Yang mana halaju awal dia adalah 18 meter per second. So, itu adalah U. Okay, dia adalah positif sebab bergerak ke kanan, 18 meter per second. And then the sphere hits a vertical wall. This is the wall. Okay, then after 0.02 second, so itu adalah time contact 0.02. Okay, so kat sini hati-hati sebab 0.02 ni adalah maksudnya time contact. Bermaksud masa bila sphere bersentuhan dengan dinding. Okay, kalau sphere tu nak bergerak ke dinding, itu adalah time lain. Itu adalah masa lain. Okay, maksudnya selama mana sphere ni berjalan dan berjumpa dengan wall, itu adalah time biasa. It's a normal time. This is not the contact time. Dan time kat sini bukanlah 0.02. So, dia adalah lebih besar nilai daripada 0.02. Okay, contoh, it can be mungkin jarak dia jauh antara bola dengan dinding. Mungkin dia ambil masa dalam 4 second untuk bergerak. So, ini 4 second ni bukanlah contact time. Itu keyword dia. This is not the contact time. So, 4 second is not the contact time. So, kat sini penting untuk kita faham, impulse J adalah FT. T tu adalah contact time sahaja. Maksud contact time tu adalah selama mana dua objek tu bersentuhan sebelum dia ubah momentum. Okay, jadi 0.02 second ni sebenarnya adalah contact time, di mana bila sphere tu bersentuhan dengan dinding sebelum dia rebound. Okay, rebound. Okay, this is the word rebound. Okay, so now bila dia rebound ke mana? Dia rebound backward. Backward maksudnya arah direction ni dah berubah ke belakang. Kalau dia bergerak awalnya ke kanan, kemudian rebound tu maksudnya dia now bergerak ke kiri. Tetapi dia punya velocity dia adalah sama speed. So masih 18 tetapi dia adalah minus 18 sebab vektor dia sekarang ke kiri. So itu adalah kuantiti V. So V adalah minus 18. Okay, so bola tadi dah rebound, dia melantun ke kiri, minus 18. Okay, soalan yang pertama, cari impulse bagi sphere tersebut. Okay, so cara nak cari impulse, kita akan gunakan semua information yang ada. So, kita ada M, U, T dengan V. So, impulse J, kita boleh gunakan, kalau tengok pada rumus FT, kita tak tahu lagi force. Okay, so maksudnya kita akan elakkan gunakan rumus yang keempat. Tapi kita boleh gunakan rumus MV minus MU. Okay, kenapa? Sebab mass kita tahu, VU pun kita tahu nilai dia. Okay, so kita akan masukkan dalam rumus MV minus MU. Okay, so straightforward, gantikan saja mass. So mass ini adalah mass yang berubah momentum. Dalam kes ini bukannya dinding tetapi sphere. Yang mana sphere mass dia adalah 0.4. Okay, V adalah minus 18. Okay, tolakkan dengan U. U adalah 18. Okay, di sini hati-hati di mana minus dalam rumus tidak sama dengan maksud ke kiri. Dalam rumus memang ada minus. Kenapa? Sebab MV tolak MU. Perubahan momentum delta P adalah P final tolak P initial. So, perubahan tu adalah final tolak initial. So, dalam rumus MV tolak U, yang tolak yang negatif ini adalah memang dalam rumus. Tetapi, negatif dalam V itu menunjukkan arah velocity. So, arah velocity kita tahu dia rebound. So, itu maksudnya V yang bernilai negatif. Okay.
So then kita akan tekan nilai kalkulator, akan dapat nilai jawapan J, yang mana supposedly akan dapat negative answer. Okay, unit. Okay, unit bagi J. Okay, so kita bincangkan sedikit. Lupa tadi J punya unit. Okay, kalau tengok kat sini, unit bagi J adalah force darab dengan T. So force adalah Newton, T adalah second. So ni adalah unit bagi impulse. Okay, ataupun kalau tengok pada rumus yang kedua, J is delta P, kita juga boleh keluarkan unit J yang sama unit dengan P, iaitu kg ms minus 1. Okay, so kat sini unit J dengan unit momentum adalah sama sahaja, iaitu kedua-duanya kg meter per second ataupun Newton second. Okay, so itu adalah jawapan untuk impulse. Okay, then soalan yang kedua. Kita nak cari force exerted by the sphere on the wall. Okay, tengok. Dia nak minta daya daripada dinding ke atas sphere. By the sphere on the wall. Okay, jadi kalau tengok pada gambar rajah, apabila sphere ni bersentuhan dengan dinding, daya oleh sphere ke atas dinding semestinya ke kanan. Kenapa? Sebab kita nak kata on the wall. Bila on the wall, arah daya tu ke atas wall. Okay, dari sphere ke atas wall. Tapi kalau dia kata by the wall on the sphere, okay, kali ini arah daya dia ke kiri. Sebab daripada wall ke atas sphere. So, arah force dia sekarang ke kiri. Okay. Jadi, untuk soalan 2 Roman ni, dia minta daripada sphere ke atas wall, maka kita akan ambil force ke atas dinding, iaitu ke kanan. Okay. So, kita masukkan dalam rumus. Okay, rumus apa yang ada adalah rumus yang kedua untuk impulse. Okay, di mana impulse juga adalah bersamaan average force darabkan dengan contact time. T adalah contact time. Okay, jadi contact time ni adalah 0.02 second. Okay, J adalah impulse. So, kalau dalam soalan 1 Roman, dia adalah impulse of the sphere, dan mana arah J ni adalah negatif. Okay, so tengok pada gambar rajah, J ni negatif, maksudnya daripada dinding ke atas sphere. So, J tu ke kiri. Sebab tu dia negatif. Okay, jawapan kat sini negatif sebabkan arah J ke kiri. Tetapi kali ini kita berminat dengan impulse sphere on the wall. Okay, dan kita kena tahu di mana arah impulse, okay, akan ikut arah daya. Okay, jadi the same magnitude of the wall on the sphere, contoh J kat sini adalah satu nilai. Okay, dapat satu nilai 0.4 darab dengan minus 18/18. So, nilai tersebut adalah sama sahaja magnitude dia dengan impulse oleh sphere on the wall. Okay, dan disebabkan kita nak daya on the wall, maka kita akan ambil J on the wall. Okay, so ini adalah lukisan J on the wall. Right, so bila kita ambil J on the wall, nilai dia sama. Okay, maksudnya nilai dia ambil sahaja nilai yang sama dengan jawapan 1 Roman. Tetapi kita akan abaikan negative sign. Kenapa sekarang dia adalah positif? Sebab kita berminat on the wall. Dan tengok vektor J pun ke kanan. Kenapa kita ambil J ke kanan? Sebab kita berminat dengan force on the wall, iaitu ke kanan. So, kita akan ambil nilai J yang sama arah dengan force. So, dua-dua adalah positif. Okey, dan masukkanlah nilai T, iaitu 0.02 second. So, kita akan dapat nilai force yang bernilai positive number. Okey, so kat sini hati-hati, kalau kita masukkan J yang bernilai negatif, force adalah negatif. Okey, force yang negatif tu adalah force by the wall on the sphere. Itu tidak menjawab soalan. Kita berminat dengan force by the sphere on the wall. Okay, so kita akan ambil nilai positif. Okay, ini adalah on the wall. Adalah positive value. Tetapi kalau jawapan dia yang negatif,
negatif, tapi magnitude dia sama saja Newton. Dua-dua adalah Newton unit. Ini adalah on the sphere. Okay, so kat sini hati-hati bila tengok soalan. Tengok force oleh siapa ke atas siapa. So kita akan ambil J yang bersesuaian, sama ada positif ataupun negatif. Okay, so now soalan yang seterusnya, soalan yang kedua ni adalah lebih kurang sama sahaja. Okay, tetapi tanpa gambar rajah. Okay, so kita boleh lukiskan lakaran gambar rajah. Okay, dia kata ada satu bola mass dia 30 gram. So ni adalah bola tersebut. So diberi mass. Okay, so kita keluarkan information. Okay, information dia adalah M. Okay, gram tukar kepada SI unit. Okay, so 0.03 kg. Okay, dia bergerak 15 meter per second horizontally hits a vertical wall. So katakanlah dia punya pergerakan awal ke kanan. So ni adalah U, halaju awal. Okay, dia bergerak ke kanan. Vektor ni lukisan kanan. So positif 15. And then it hits a vertical wall. So this is the wall. And then it says again, the ball bounces. Okay. Bounces menunjukkan bola yang sama mass tadi. Okay, tapi arah V dia berubah ke kiri. So, ni adalah minus V. Okay. Tetapi speed dia sama. Iaitu original speed. So, maksudnya V adalah minus 15. Selepas 0.02 second of collision. So, itu adalah time contact. Okay, 0.02 second. Okay, soalan 1 Roman, how much is the change in momentum of the ball? Okay, soalan tu minta adalah delta P. Okay, so senang saja delta P adalah P final tolak P initial, di mana P final adalah MV dan P initial adalah MU. So factorize M, bawa keluar jadi MV tolak U. Okay, so kita akan masukkan saja gantian. Mass adalah dalam SI unit 0.03. So V adalah minus 15. Hati-hati dengan minus. Kenapa V minus? Sebabkan anak panah arrow dia ke kiri. Okay, dan tolakkan dengan U. Tolak dalam rumus ini adalah memang asas bagi change in momentum. So memang kita letak negatif siap. Okay, so U dia adalah positif 15. Okay, so kita akan dapat jawapan the negative number. Yang mana unit dia adalah kg meter per second maupun newton second. Okay, ini adalah jawapan change in momentum. Okay, dan soalan 2 Roman. What is the average force exerted on the wall? Okay, hati-hati. Bila dapat soalan force ini, tengok betul-betul dia berminat on siapa. Bila dia minta on the wall, bermaksud force tu ke kanan. Sebab wall tu adalah lokasi dia belah kanan. So, ni adalah force kita. Jadi, bila kita nak ambil force kanan, maka kita akan ambil nilai J yang kanan. J yang positive number. Sebab arah J akan ikut arah force. So, untuk dapatkan markah penuh bagi mengira average force on the wall, kita kena keluarkan dulu konsep. Okay, konsep dia adalah, kita nak tahu J dulu kan. Jadi, kalau nak tahu J kan sama dengan perubahan momentum. Okay, jadi nilai perubahan momentum yang kita dapat tadi ni bernilai negatif. Tetapi kenapa dia negatif adalah disebabkan soalan ni on the sphere. Kita sedang mengira perubahan momentum pada bola. Sebab tu J dia akan dapat negatif. Tetapi kita berminat dengan on the wall. The same amount of impulse tetapi arah sahaja berbeza. So kita akan tinggalkan negative value. So kita akan ambil positive value dengan magnitude yang sama nilai. Okey, masukkan sahaja nilai yang sama untuk J tetapi tinggalkan negatif. Kenapa tinggalkan negatif? Sebab kita sedang mengira on the wall. So, impulse on the wall adalah ke kanan. So, kita akan ambil positive number. Okey. Dan delta P itu adalah nilai kita tadilah. Okey, yang mana positive number, J is delta P. Okey, dan rumus bagi impulse juga adalah Ft. Okey, F darab dengan T. Okay, maka kita akan ambil sahaja nilai T adalah 0.02 second dan kita akan dapat nilai force. Force bernilai positive number. So, ni masukkan sahaja nilai J yang bernilai positif dan T ni adalah 0.02 second. So, kita akan dapat jawapan force yang bernilai positif Newton. Okay, so ini adalah soalan untuk force on the wall. Katakan soalan tu minta force on the sphere. Okay, contoh dia minta force
but now is on the sphere. Okay, jika diminta force on the sphere, maka kita akan ambil sahaja bernilai yang negatif tadi. Okay, sebab on the sphere, okay, J dia ke kiri. So, force dia juga ke kiri. Saya gunakan colour hijau. Okay, katakan dia minta on the sphere, force on the sphere. So, force on the sphere, force dia ke kiri. So, dia adalah negatif F. Okay, dan J juga adalah ke kiri. Dia adalah minus J. So, kita akan gunakan rumus yang sama, iaitu J is Ft. Okay, tapi kali ini kita akan ambil J yang bernilai negative number. Okay, dengan same magnitude tapi dengan negative number. So, force yang kita nak kira dan T adalah 0.02. So, kita akan dapat force yang bernilai negative Newton. Okay, dan nilai 2 di sini adalah sama sahaja nilai force dia, tetapi yang berbeza adalah positif dengan negative value sahaja. Okay, so itu cara untuk kita tackle soalan bila melibatkan impulse. Alright, okay, dan soalan yang terakhir, soalan dia situasi yang sama, tetapi bola tersebut bila dia rebounds, dia punya halaju dah berubah. Bukan lagi sama amount dengan halaju awal. Okay, so gambar raja dia sama sahaja seperti tadi. Okay, so saya akan lukiskan semula. So ni adalah mass tadi. Okay, ni adalah U, ni wall, and then dia rebound. Okay, tapi kali ni bila dia rebound, halaju dia hanya separuh daripada original speed. Okay, so kat sini original speed dia adalah berapa tadi? 15 ya? 15. Okay, iaitu positif sebab ke kanan. Tetapi bila dia rebound, V dia adalah bernilai negatif sebabkan dia arah ke kiri, tetapi bukan lagi speed yang sama, separuh daripada 15. Okay, jadi 7.5. Soalan yang sama iaitu cari change in momentum bagi bola. Okay, so soalan 1 dengan 2 ni adalah lebih kurang sama je. So kali ni awak akan gunakan rumus yang sama delta P iaitu MV tolak MU. Okay, masukkan mass yang sama seperti soalan awal. Soalan dia mass dia 0.03. So, masukkan sahaja nilai yang sama. So, V kali ini adalah minus 7.5. Okay, dan U adalah 15. So, kita akan dapat satu negative answer dalam unit Newton second. Okay, dan soalan 2 Roman, diminta adalah perubahan kinetic energy bagi bola. Ini adalah konsep asas kinetic energy. So, diminta delta K. Delta tu perubahan, change. Kinetic energy adalah simbol K. So, di mana delta tu bermaksud K final minus K initial. Okay, so kita akan recall balik apakah rumus kinetic energy. Rumus kinetic energy adalah half mv square. Okay, dan initial adalah half mu square. V dengan U tu menunjukkan final and initial. Okay, dan mass yang constant, so kita boleh bawa keluar faktor M. Okay, and then we do maths. Okay, gantikan sahaja nilai dia. Okay, hati-hati dekat sini. Sebab V ini merujuk kepada speed. Okay, so V kat sini adalah speed. Okay, kenapa? Sebab dalam rumus kinetic energy, okay, rumus kinetic energy adalah half darab M, iaitu mass, darabkan dengan speed square. So, ini V ni bukan velocity, ni adalah speed. Okay, kena hafal sedikit, ni adalah speed. Dia bukannya velocity. So, kita akan sentiasa positifkan number dia. Walaupun dia bergerak ke kiri dengan minus 7.5, tapi ini adalah speed. Okay, rumus K ni adalah skala kuantiti. So, bila dia skala kuantiti, so semua mass and V tu adalah skala. So, ni skala. Okay, ini mass juga skala. So, V dia automatik adalah skala kuantiti. So, skala bagi V adalah speed, bukannya velocity. Jadi, kita akan positifkan semua nilai V dengan U. Jangan sesekali masukkan negative number. Okay, hati-hati. So, di sini, V memanglah nilai dia minus 7.5, tapi ni adalah final velocity. Yang kita masukkan adalah final speed. So, kita akan masukkan positif. Okay, tolong ingat, dalam rumus kinetic energy, semua gantian V adalah positif walaupun dia bergerak ke kiri.
Okay, tolakkan dengan U. U adalah 15. Squarekan dia. Okay, now kita akan dapat satu nilai delta K yang negatif. Okay, unit delta K negatif tu adalah in joule. Okay, dan logiklah kenapa delta K bernilai negatif. Sebabkan ada pengurangan tenaga. Okay, dia bukan berkurang tenaga sebenarnya. Dia punya tenaga telah berubah kepada tenaga lain, iaitu tenaga bunyi maupun tenaga haba semasa pelanggaran berlaku. LO terakhir di bawah subtopik 3.1 adalah untuk kita menggunakan graf force melawan masa untuk mencari impuls. Okay, so kita akan tengok dahulu apa konsep dia untuk mencari impuls dalam graf force melawan masa. So sebagai contoh kita ada satu graf F sebagai y-axis melawan T iaitu masa sebagai x-axis. So dan bentuk graf dia adalah seperti ini. Okay, so contoh daripada 0 second, satu objek dia mengalami daya daripada 0 meningkat sehingga satu daya F. Okay. So daya dia meningkat. Right, jadi untuk kita tengok apa konsep impuls, maka kita akan tengok daripada unit. Okay, kalau tengok pada unit bagi impuls, unit impuls adalah Newton darab dengan second. Okay, jadi untuk dapatkan kuantiti yang mempunyai unit Newton second, jika dilihat pada paksi Y dengan paksi X, paksi Y adalah Newton. Okay, dan paksi X adalah second. Okay, jadi cara untuk kita dapatkan impuls daripada Newton second, unit yang sama dengan graf adalah daripada luas di bawah keratan rentas graf. Okay, so ini adalah luas di bawah graf FT. Okay, mana bentuk area ini adalah seperti triangle. Okay, so luas di bawah keratan rentas ini sebenarnya adalah konsep bagi impuls. Okay, area under graph, FT graph. Okay, kenapa? Sebab bila kita cari area bagi triangle, this is a triangle, di mana rumus triangle adalah 1/2 didarabkan dengan lebar. So, lebar di sini adalah time. Okay, dan tinggi di sini adalah force. So, ini adalah lebar darab dengan tinggi. So, F darab dengan T. Okay, di mana kalau tengok pada unit, force ini unit dia adalah Newton. Okay, dan T di sini adalah unit dia second. Maka kita akan dapat satu nilai area yang mempunyai unit dia adalah Newton second. So, ini sebenarnya adalah impuls. Okay, so kesimpulan yang kita nampak adalah impuls adalah area di bawah graf FT. Okay, impuls adalah daripada area under graf FT. Okay, so kita akan tengok satu soalan contoh. Okay, so ini adalah diberi satu soalan Pasius. Okay, di mana diberi satu bentuk graf force melawan dengan masa, dan soalan ini adalah untuk kita mengira, determine the impulse daripada the graph. Okay, so keluarkan konsep. So konsep dia adalah impulse iaitu J kita akan dapat daripada area under the graph. Ini adalah satu markah untuk konsep. Okay, di mana kalau kita tengok pada area yang terlibat adalah berbentuk trapezium. Okay, so daripada line, so ini adalah luas area. Okay, ini adalah luas keratan area. Okay, di mana rumus untuk area bagi trapezium, okay, ini adalah seperti bentuk trapezium. Okay, rumus trapezium adalah 1/2 didarabkan dengan hasil tambah dua sisi yang selari. So, sisi yang selari adalah sisi di sini, okay, dengan sisi di bawah. Ini adalah dua sisi yang selari. Okay, katakanlah ini adalah A, ini adalah B. So, ini adalah formula asas untuk matematik.
Okay, dan didarabkan dengan ketinggian trapezium, iaitu di sini. Ini adalah C. Okay, so dan kita masukkan nilai-nilai dia. Okay, A adalah 6 tolak dengan 4. Okay, di mana nilai A adalah 6 tolak 4, which is 2. Okay, unit dia adalah 2 second. Okay, 6 di sini, 4 di sini. Okay, panjang A adalah 2 second. Okay, tambahkan dengan sisi yang kedua yang selari dengan A adalah B. So, daripada hujung kosong sehingga 6. So, 6 tolak kosong adalah 6 second. Okay, dan itu dah siap A dengan B, and then the C adalah ketinggian trapezium. So, ketinggian trapezium adalah daripada hujung ke atas, iaitu 20 Newton. Okay, dan kita selesaikan. Okay, ni 10. So, 10 darab dengan 8. Kita dapat 80. Okay, 80. Dan unit dia adalah Newton second. Okay, so itu adalah cara untuk kita mencapai LO yang ketiga, iaitu impulse adalah from the area under FT graph.